Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali dalam rentasan berita saya Zawazi Yusof antara paparan utama edisi 927. Menteri tak perlu melencong ke Hagia Sophia. Kementerian Kesihatan Malaysia tolonglah berkata benar. Apabila perampas mula takut dengan bayang mereka sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mengingatkan Kerajaan Perikatan Nasional agar peka kepada pandangan pihak lain. Beliau berkata bukan hanya rakyat Malaysia yang melihat ada yang tidak kena dengan pendekatan Kerajaan Perikatan Nasional berhubung pandemik COVID-19 dan masalah yang berkaitan. Giliran syarikat asing pula bersuara. Jerman dan Jepun antara negara pelabur utama di Malaysia dengan pelaksanaan PKP cacar marbak ini lebih banyak timbulkan masalah berbanding penyelesaian, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau dipercayai merujuk kepada German Chamber of Commerce and Industry MGCC dan Japanese Chamber of Trade and Industry Malaysia JACTIM yang menulis surat kepada Tan Sri Mahyadin Yassin supaya mengkaji semula pendekatan kerajaan dalam menguruskan COVID-19. Kedua-duanya MGCC dan JACTIM dalam surat mereka mendakwa prosedur operasi standard SOP COVID-19 tidak konsisten dan mengelirukan sehingga menjejaskan kelestarian syarikat milik ahli mereka. Mereka menegaskan mungkin ada syarikat yang akan tutup operasi di Malaysia dan berpindah ke negara lain kerana terjejas teruk dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Antara isu sama yang disuarakan permudahkan urusan SOP yang mengelirukan dan segerakan vaksin dalam sektor perkilangan. Jika syarikat asing pun nampak kepincangan ini, apalagi rakyat sendiri tidak perlu melencong ke Turki jika pelabur sedia ada pun tidak mampu jaga, kata ahli parlimen pula itu. Baru-baru ini Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Azmin Ali dilihat bergambar di bangunan ikonik Turki Hagia Sophia. Posting yang menerima banyak kecaman netizen itu telah dipadamkan. Azmin difahamkan berada di Eropah untuk lawatan rasmi anjuran MITI. Bagaimanapun bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu tidak teruja dengan lawatan Azmin itu. Jangan nanti yang dikejar tidak dapat yang dikendong berciciran pula. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata, tegasnya. Azmin ialah antara Menteri Kerajaan Teberatap yang paling tidak disenangi oleh para netizen dan rakyat. Ramai yang mempersoalkan kebijaksanaan beliau yang membenarkan kilang, industri dan tempat kerja terus dibuka di negara ini sehingga menjadi punca kluster baharu COVID-19. Bagaimanapun pada 28 Jun lalu, Azmin berkata kes positif COVID-19 sektor tersebut hanya melibatkan 5 hingga 10% sahaja. Penafian Azmin ini bercanggah dengan kenyataan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari yang mengakui 91% kluster di negeri berkenaan berpunca daripada 80% kluster perkilangan dan 11% kluster tapak binaan. Beliau menegaskan mengikut angka dan data terkini, sejumlah besar kes saat ini berpunca daripada kluster tempat kerja. Malah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga mengesahkan bahawa sektor perkilangan terus merekodkan jumlah jangkitan baharu tertinggi bagi kluster tempat
tempat kerja. Menurut beliau, sehingga 14 Jun, sektor berkenaan telah mencatatkan 95,156 kes melibatkan 639 kluster. Sabtu lalu, Nur Hisham berkata sebanyak 29 kluster baharu telah dikenal pasti, menjadikan jumlah kluster yang aktif ketika ini meningkat kepada 870 kluster. Menurut beliau, daripada 29 kluster baharu yang dikesan, 19 daripadanya melibatkan tempat kerja. Justru jika beliau dikecam kerana meninggalkan negara pada saat ini, ia hanya menggambarkan pemerhatian rakyat yang prihatin. Rakyat bosan dengan penderitaan berpanjangan yang ditanggung mereka akibat COVID-19, sementara pemimpin berjalan ke sana ke sini entah apa tujuannya kerana tiada ketelusan setelah parlimen digantung. Azmin yang didakwa sebagai dalang langkah Sheraton bijak merancang pemberontakan tetapi gagal sebagai menteri, sebagaimana kegagalan Perikatan Nasional yang ditungganginya. Pengurus Darul Ihsan Facilities Management Sdn Bhd DEFM, Ahmad Sayuti Bashirun yang bertugas sebagai koordinator bagi kemudahan fasiliti diperlukan oleh Pusat Penilaian COVID-19 CAC di Stadium Malawati Shah Alam, tampil mempertahankan laporannya berhubung kejadian di tempat berkenaan pada 8 Julai lalu. Baru-baru ini KKM cuba nyatakan saya berbohong pada perkongsian saya. Tak tahu apa niat KKM, apa yang mahu kamu sorokkan. Kerja melampau dengan ambil foto saya dan letakkan caption fake. I can't take it, my dear KKM, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada 10 Julai lalu. Sementara itu, dalam beberapa hantaran di Facebook, beliau berkongsi pengalamannya menguruskan operasi rasmi CAC Malawati. Jom Channel terpanggil untuk menyiarkan kenyataan beliau agar tiada lagi tuduhan yang memfitnah pihak yang bertukus lumus membantu untuk menjayakan usaha KKM mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Ahmad Sayuti ternyata kecewa dengan sikap KKM yang mahu menyembunyikan apa yang benar-benar berlaku di tempat berkenaan. Beliau menulis, berkatalah benar dan berlakulah jujur. Dalam Islam, dua ciri utama sesebuah kepimpinan adalah sifat kemampuan memimpin, iaitu Al-Qawiyu, dan sifat jujur, amanah. Tanpa dua sifat ini, kita sebenarnya sedang mengemudi negara kepada kebinasaan. Itu perian saya. Fail government. Beliau berkongsi video yang menunjukkan situasi sebenar sekitar 10 pagi di perkarangan luar Stadium Malawati Shah Alam. Kelihatan ribuan pengunjung yang 100% positif terpaksa beratur lebih kurang 500 meter sebelum berjaya masuk ke CAC. Jelas Ahmad Sayuti, CAC bermaksud Assessment Center, destinasi pertama seseorang sebaik disahkan positif COVID-19 untuk datang berjumpa dengan doktor. Dinilai tahap jangkitan mereka dan ditentukan langkah seterusnya sama ada ditempatkan di hospital, pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC atau dibenarkan pulang membuat kuarantin di rumah atau HSO dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Mereka KCAC Malawati ini hanyalah dari daerah Petaling sahaja. Ada 98 CAC di Malaysia, tetapi CAC daerah ini sahaja menyumbang angka tertinggi COVID-19 di Malaysia. Beliau juga menyelar sikap ahli politik yang berbohong mengenai situasi sebenar berhubung isu penularan COVID-19. Majoriti kluster tempat kerja khasnya kilang. Kalau ada yang nak nafikan, persetankanlah manusia bodoh, sombong dan jahat itu. Saya cukup benci ahli politik khianat yang kerja mereka hanyalah berbohong, sekalipun serban melilit atas kepala. Celakalah lebay-lebay politik yang sanggup berbohong itu demi jawatan duta atau menteri yang mereka miliki, tegasnya. Malaysia kini pada 9 Julai melaporkan KKM memadam ciapan yang menyangkal dakwaan berkenaan kehadiran ramai orang di CAC di Stadium Malawati itu. Dakwaan 2,000 pesakit COVID-19 di CAC Stadium Malawati hari ini, iaitu semalam, adalah tidak benar. Dua gambar ini menunjukkan situasi sebenar di stadium hari ini. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS, semua pesakit yang datang ke CAC hari ini telah dinilai dan menunggu dimasukkan ke ward. Kata KKM dalam ciapan yang telah dipadamkan itu, lapor Malaysia kini. Kenapa padam ciapan kalau KKM di pihak yang benar? Saya mohon, tidak ada apa yang perlu ditutup atau disorok oleh mana-mana pihak, oleh KKM sekalipun. Apa yang saya kongsikan adalah realiti dan kalian yang di atas sana wajib berlaku jujur dan amanah dalam melaksanakan tugasan kalian, kata Ahmad Sayuti. Beliau juga menjelaskan CAC tersebut sejak beberapa hari telah terpaksa menerima bantuan doktor dari luar negeri Selangor. Bahkan terdapat pesakit yang juga terpaksa dipindahkan ke hospital luar dari Selangor, termasuk Tanjung Malim, Tapah dan sebagainya, disebabkan kemampuan kapasiti di Lembah Kelang ini yang telah melimpah lebih dari 100%. Tambahnya, kemarin Ahmad Sayuti
Melawati berkongsi lagi kehadiran pesakit COVID-19 di CAC Stadium Melawati. Ujian sebenar adalah hari ini, Isnin 12 Julai 2021. Jangkaan asal kehadiran 3,616 tetapi telah berlaku spike atau lonjakan teramat tinggi sehingga melangkaui angka 4,000 pesakit hingga jam ini. Demikian menurut hantarannya pada 6.30 petang. Namun, pada masa yang sama, Ahmad Sayuti sempat menzahirkan penghargaan kepada lebih 200 frontliners termasuk yang datang dari Johor dan Sabah. Terima kasih jazakumullahu khairan jaza buat seluruh NGO, pertubuhan yang pelbagai dan ratusan individu yang tak henti menyumbangkan puluhan bentuk bantuan dan keuangan untuk mereka yang sedang diuji, ujarnya. Benar, selagi kita masih ada kerajaan, mereka tetap pihak yang wajib memikul amanah yang diberi dan dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya jika mereka mengabaikan amanah, tunggulah natijahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Maksudnya, apabila diabaikan amanah, maka tunggulah saat kebinasaan. Lantas sahabat bertanya, bagaimana bentuk pengabaiannya wahai Rasulullah? Jawab baginda, apabila diserahkan urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibn Hibban. Justru, buatlah kerja dengan amanah dan jujur kerana kalian akan dipersoalkan di hadapan Allah kelak. Dalam rencana yang disulam dengan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang membuat rumusan hanya mereka yang masih gila berpolitik mendakwa Malaysia gagal menangani wabak COVID-19. Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah itu berkata demikian dalam satu rencana yang bertajuk Perjuangan Menangani COVID-19 belum selesai di Facebooknya Selasa lalu. Walaupun tidak menamakan mana-mana pihak, kenyataan itu jelas merujuk kepada Pakatan Harapan. Hanya mereka yang masih gila berpolitik membuat kenyataan bahawa Malaysia sudah gagal menangani wabak COVID-19 seolah-olah mereka berada di planet lain bukan di alam bumi. Hal ini disebabkan oleh nafsu politik angkuh mereka terlalu tinggi dan sangat rakus mahu berkuasa sehingga mendabik dada dalam menyelesaikan masalah seperti apa yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya umum ke-14 dahulu, ujarnya. Beliau berkata pasukan Barisan Hadapan berusaha penuh gigih dengan mengambil langkah pencegahan khususnya meningkatkan jumlah suntikan vaksin dengan seluas-luasnya bagi menyelamatkan rakyat serta memberikan kefahaman akan kepentingannya kepada seluruh rakyat. Namun kata Hadi, sikap mereka yang terlalu berpolitiking mendakwa bahawa kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia yang melaksanakan tugas secara langsung melaporkan angka statistik penularan wabak COVID-19 dianggap sebagai berpolitik. Mereka masih ingin mengaku boleh menyelesaikan semua masalah dalam sekelip mata sahaja sehingga sanggup merempuh keadaan paling mencabar yang masih dihadapi oleh mereka yang berada di barisan hadapan, kata Hadi. Beliau juga mendakwa terdapat mereka yang berani mencabar pihak yang menunaikan kewajipan menangani wabak ini. Seperti orang buta memarahi orang yang menolongnya untuk menyeberangi jalan yang sibuk dan lalu lintas yang berbahaya. Sepatutnya berterima kasih kerana ada orang yang menolongnya tetapi dibalas dengan maki hamun seolah-olah tiada pertimbangan akal yang sihat. Sudahlah matanya pula buta, bidasnya. Selain Pakatan Harapan, Hadi dipercayai menegur rakan ta'awunnya UMNO setelah Presiden parti itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menarik sokongan kepada Tan Sri Mahyadin Yassin dan mendesak beliau meletakkan jawatan. Ini dapat dilihat daripada kenyataan Hadi. Dalam keadaan yang mencabar seperti ini, peranan semua pihak adalah wajib bagi menyelamatkan keadaan secara bersama dan menolak segala kepentingan peribadi, puak dan kumpulan. Di sinilah pentingnya memelihara perpaduan dan permuafakatan yang sedia terjalin bagi meredakan ketegangan dan mewujudkan kestabilan politik dalam negara, tegasnya. Siapa lagi yang pernah mewujudkan permuafakatan dengan PAS kalau bukan UMNO? Kenyataan Hadi ini secara tersirat memaksa UMNO supaya berbaik-baik dengan Bersatu dan Kerajaan Perikatan Nasional kerana dilihatnya hanya orang gila sahaja berpolitiking yang berkata ia merupakan satu kegagalan. Jika dibaca kenyataan Hadi ini seolah-olah German Chamber of Commerce and Industry MGCC, Japanese Chamber of Trade and Industry Malaysia JACTIM dan Bloomberg juga sedang gila politiking. Jangan lupa, mereka juga mengkritik pendekatan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menguruskan pandemik COVID-19. Hadi meletakkan kesemua mereka yang mengkritik kerajaan gagal ini berada di planet lain. Hakikatnya beliau sedang berhalusinasi bahawa semuanya baik-baik berlaku di negara ini. Walaupun bilangan yang membunuh diri kerana depresi akibat penderitaan hidup angkara pandemik COVID-19 semakin ramai. Demikianlah tuan-tuan, meroyannya seorang ketua perampas kuasa menerusi tebuk atap
susulan langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Sebelum ini, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor mengecam tindakan menaikkan bendera putih yang disifatkannya sebagai propaganda politik semata-mata bagi membina persepsi bahawa kerajaan sedia ada gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19 bila mendakwa naikkan bendera putih itu kerja orang gila. Nampaknya pemimpin PAS gemar betul menggelarkan pihak orang lain sebagai gila. Sebaliknya sudah terang lagi bersuluh. Seluruh dunia tahu Hadi bersekongkol dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Mahyadin Yassin dalam satu gerakan politik menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan tak kala negara sedang berhadapan dengan serangan COVID-19. Bukankah tindakan itu satu kegilaan? Tidak sabar untuk berkuasa. Kini beliau pula yang berteriak kononnya pihak lain berpolitik di saat negara menghadapi kesusahan dan bencana. Jom China ingin berkongsi hadis yang digunakan Hadi untuk menjustifikasi pendiriannya kali ini. Sungguh mengagumkan bagi seseorang yang beriman. Tiadalah ujian yang Allah timpakan kepadanya, melainkan memberi kebaikan pahala kepadanya. Sekiranya dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Sekiranya ditimpa ke atasnya perkara yang menyusahkannya, lalu dia bersabar, maka kebaikanlah baginya. Riwayat Muslim. Kepada orang lain, Hadi menyuruh bersabar kerana bencana itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau dan partinya serta gerombolan kena mengambang label yang beliau sendiri cipta langsung tidak memenuhi ciri-ciri kesabaran itu tak kala merampas mandat rakyat yang diberi kepada Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Masihkah kita akan dilimpahi dengan pelbagai keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita membiarkan gerombolan kakistokrasi terbabit terus merosakkan negara yang kita cintai ini sehingga menjurus ke arah jurang negara yang gagal? Sejujurnya, persoalan yang ingin ditujukan kepada Haji Hadi, siapakah sebenarnya yang gila berpolitiking? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera.